18 tahun sudah berlalu sejak bencana tsunami melanda rantau ini pada tanggal 26 Disember 2004, namun tragedi itu masih segar dalam ingatan penduduk kampung di sekitar kota Kuala Muda. Malah kesannya juga masih jelas kelihatan sehingga kini. Kru Malaysia hari ini kembali semula ke lokasi kejadian bagi meninjau perubahan terhadap penempatan dan corak kehidupan penduduk setempat. Kebanyakan penduduk yang menjadi mangsa tsunami mendirikan rumah lebih jauh dari pesisir pantai dan hanya segelintir masih tinggal di tapak asal. Selain arca timbunan bot yang dibina di simpang laluan utama ke kawasan itu, deretan rumah yang musnah akibat ombak tsunami turut dikelilingi pagar yang dibina khas oleh pihak berkuasa tempatan kini dijadikan muzium tsunami. Menurut mangsa tragedi, Idris Hussein 68 tahun, rumahnya yang terletak berhampiran pantai juga tidak terlepas daripada dibadai ombak tsunami. Namun dia bersyukur kerana isteri serta anak-anak terselamat serta rumahnya tidak musnah sepenuhnya. Menyingkap kembali hari kejadian, ketika itu beliau bersama isteri dan anaknya sedang berkelah di persisiran pantai. Dia yang kini menjadi bilal masjid berkata, sebelum gulungan ombak setinggi 3.9 meter membadai daratan, dia terlihat kejadian pelik apabila air surut sehingga menampakkan pasir laut sejauh 1 kilometer. Pak Ngah sampai di tepi pantai tu tengok-tengok air laut yang banyak ada nampak dah, tinggal sikit. Memang kering lah sungai-sungainya air, tinggal sayup tengah tu. Dia punya air laut duduk tengah. Lepas ajak makan ni dia daripada yang taman Sri Bayu 7 orang tu, ajak Pak Ngah kita makan dah hilang. Pak Ngah jawab tak boleh makan hari ni. Pak Ngah pelik laku laut apa nak jadi ni. Bila elok saya tunggu Ustaz, Pak Ngah nak azan. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah. Ombak merah lari mati lagi kita dia. Pegang tangan lari. Ketak habis anak pegang lari bersederak lah. Yang makanan tu tengok apa tak ada pelarian. Mak Ngah dia pegang periuk nasi, orang nasi terbalai habis. Turut berkongsi pengalaman yang mengerikan itu, Cik Man Ahmad 64 tahun yang ketika itu baru selesai menghadiri majlis perkahwinan di kampung itu. Menurut Cik Man, selepas hentaman pertama ombak setinggi pokok kelapa, datang pula gelombang kedua sebelum dia berlari dan memanjat pokok mangga untuk menyelamatkan diri. Masuk mai balik tengok air dah naik dah sampai kampung dah. Tapi tak berapa dalam dah. Air naik lebih kurang bawah 2-3 meter je. Saya masuk mai tengok saya air tu dah lepas masuk ke dalam hutan nipah dah. Sebelah hutan nipah tu. Saya duduk semang dia berkata depa tengok laut pula. Lepas tu gelombang tu sampai pula. Gelombang tu sampai pula. Kali yang kedua yang tu yang teruk lah. Dia melibatkan rumah-rumah habat Nabi ya. Saya duduk di bawah dia memang lari naik sekali dengan air tu main duduk naik duduk atas pokok empelam. Walaupun tragedi telah lama berlalu, namun kesan trauma masih menghantui mereka. Sejak kejadian itu, Idris sentiasa melakukan persediaan awal dengan meletakkan dokumen peribadi seperti surat beranak, geran tanah, sijil-sijil dan barangan penting lain di dalam satu beg. Siap ni Abang Mangah kata siap kita satu beg, taruh simpan dokumen segala lesen, segala dia punya IC, segala surat beranak, segala surat nikah, segala apa semua surat dokumen apa yang penting kita simpan. Bila berlaku apa masalah angin keluarga, kita boleh bawa sekali dengan kita lah berpindah. Disebabkan kedudukan geografi kawasan berkenaan yang berdekatan dengan kawasan sebelah barat Sumatera yang merupakan kawasan aktif berlakunya gempa bumi dan berisiko berlaku tsunami, sebuah stesen seismologi yang menempatkan 2 siren amaran tsunami turut dipasang. Pemasangan siren kecemasan itu sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada penduduk sekiranya berlaku gempa.
Kini penduduk sekitar kota Kuala Muda sentiasa bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Tsunami yang membadai beberapa negara pada 2004 turut menyebabkan Kedah terkena tempias tsunami dengan 10 kematian di kota Kuala Muda dan 1 di Langkawi. Risiko tsunami sentiasa ada, terutama di kawasan utara dan sebelah barat Sumatera yang merupakan kawasan aktif yang boleh mengakibatkan gempa bumi.